Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 5 akan membincangkan tentang kepentingan jasmani, emosi, rohani dan intelektual yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Baik, sebelum tu, apakah itu falsafah pendidikan kebangsaan? Sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut mengenai unsur jasmani, emosi, rohani dan intelektual, sebaiknya kita mengetahui serba sedikit mengenai falsafah pendidikan kebangsaan terlebih dahulu. Falsafah pendidikan kebangsaan yang dahulunya disebut falsafah pendidikan negara merupakan dasar pendidikan yang telah dilaksanakan di negara kita, Malaysia. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan yang digubal pada tahun 1988, setiap aktiviti pendidikan diadakan bagi mencapai intipati utama dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Seterusnya, kita akan membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang apakah kepentingan jasmani, emosi, rohani dan intelektual tersebut dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Antara kepentingan jasmani dalam falsafah pendidikan kebangsaan membantu membangunkan dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan seseorang individu. Kementerian Pendidikan Malaysia menjelaskan kecergasan fizikal dan kesihatan adalah nikmat kesihatan yang paling berharga kepada setiap insan. Pendidikan memainkan peranan penting dalam memperkembangkan potensi individu dan ia perlu dirancangkan terlebih dahulu dan dilaksanakan dengan teratur dan bersungguh-sungguh. Melibatkan diri dalam aktiviti kecergasan membantu pelajar mengekalkan tahap kecergasan, membangunkan kekuatan otot dan meningkatkan kesihatan kardiovaskular. Aktiviti kecergasan juga meningkatkan penyerapan nutrien oleh badan, memperbaiki proses pencernaan dan meningkatkan proses fisiologi tubuh. Di sekolah, terdapat banyak aktiviti co-curriculum yang telah diwujudkan bagi memberi keseimbangan dalam akademik dan aktiviti luar seperti pendidikan jasmani. Selain daripada membantu dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan individu, aspek jasmani dalam falsafah pendidikan kebangsaan juga penting untuk meningkatkan kemahiran sosial dalam kalangan pelajar. Apabila kita bercakap tentang aspek jasmani, aktiviti sukan dan co-curriculum adalah antara aktiviti yang amat berkait rapat dengan aspek ini. Sewaktu aktiviti sukan atau co-curriculum dijalankan, mereka akan banyak melakukan aktiviti secara berkumpulan dan aktiviti secara berkumpulan ini akan melatih mereka untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain. Bukan itu saja, malah bakat kepimpinan dan keyakinan diri mereka dapat ditingkatkan melalui aktiviti sukan dan co-curriculum ini. Oleh itu, jelaslah bahawa aspek jasmani sememangnya penting untuk disertakan sekali di dalam falsafah pendidikan kebangsaan kerana perkara ini selari dengan tujuan pendidikan yang ingin melahirkan rakyat dan masyarakat yang seimbang dan berkualiti. Kepentingan emosi dalam falsafah pendidikan kebangsaan ialah menjadikan seorang pelajar khususnya rasional dalam menguruskan masalah yang dihadapi. Seperti yang kita tahu, kecerdasan emosi merupakan salah satu cara untuk memahami dan membentuk bagaimana manusia berfikir. Setiap perkara yang melibatkan emosi dan perasaan seperti tangisan, gelak tawa, kesedihan dan ketakutan mencorakkan warna kehidupan, membentuk sikap dan personaliti serta menggerakkan arah hidup manusia. Seseorang yang mahir mengawal emosi mudah melahirkan perasaannya dengan jelas. Apabila seseorang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, mereka akan mampu untuk mengasingkan masalah peribadi yang dihadapinya dengan pelajaran. Setiap pelajar bertanggungjawab dalam menguruskan emosi masing-masing agar tidak membawa kesan yang buruk kepada diri sendiri, lebih-lebih lagi dalam aspek pelajaran. Seterusnya, kepentingan emosi dalam falsafah pendidikan kebangsaan adalah para guru dapat meramal tingkah laku atau menyedari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pelajarnya dengan menguasai kemahiran empati. Para guru dapat melihat bagaimana pelajarnya dapat menzahirkan keadaan emosi yang dihadapinya melalui pergerakan tubuh maupun dengan memberi reaksi. Contohnya,
emosi suka yang mana dapat diterjemahkan melalui reaksi senyuman atau ketawa. Melihat reaksi yang diberikan, maka jangkaan boleh dibuat bahawa individu tersebut sedang berada dalam kegembiraan. Di sini dapat dilihat bahawa kecerdasan emosi merupakan kayu ukur bagi menentukan tahap kejayaan seseorang. Aspek rohani merupakan salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam falsafah pendidikan kebangsaan dalam melahirkan masyarakat yang seimbang. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan rohani? Rohani merupakan perkara-perkara yang melibatkan roh atau dilihat dalam konteks yang lebih luas. Rohani merupakan perkara yang melibatkan semangat dalaman atau emosi manusia serta boleh mengubah cara pemikiran seseorang. Jadi, aspek rohani ini sangat ditekankan dalam agama kerana setiap agama ingin melahirkan masyarakat yang mempunyai kesucian roh. Untuk memperolehi kesucian roh, seseorang itu perlulah menjaga hubungannya dengan alam sekitar dan manusia lain serta mempunyai cara pemikiran yang logik. Seperti yang kita sudah tahu, pihak kerajaan telah menetapkan prinsip rukun negara yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahawa aspek rohani sangat penting dalam melahirkan masyarakat yang menjenari akan tanggungjawab mereka dalam memelihara alam sekitar dan menjaga kesejahteraan mereka dengan masyarakat yang lain. Dalam konteks tanggungjawab ini bukanlah hanya bertanggungjawab terhadap pekerjaan mereka sendiri, tetapi perlulah menjaga tanggungjawab mereka terhadap keluarga, agama, keluhuran dan perlembagaan dan sebagainya. Bagi aspek rohani pula, pendidikan aspek rohani perlu didedahkan dan diterapkan kepada generasi muda sejak mereka kecil lagi. Menurut ilmuwan agung Islam iaitu Imam Al-Ghazali dalam buku karangannya iaitu Ihya Ulumuddin, beliau ada mengatakan bahawa remaja pada umur 12 hingga ke 15 tahun, mereka perlu tahu dan faham dengan konsep nilai ketuhanan dan juga konsep dosa dan pahala supaya mereka dapat menghadapi dugaan hidup dengan lebih baik dan juga tidak akan terpengaruh dengan persekitaran dan juga rakan sebaya yang tidak baik. Bab kata pepatah Melayu ada mengatakan bahawa meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi kesimpulannya ialah pendidikan aspek rohani ini perlu dan penting didedahkan kepada generasi muda sejak mereka kecil lagi supaya mereka dapat gunakannya dan menjadi insan yang lebih baik di dunia dan juga di akhirat kelak. Baiklah, saya akan menceritakan aspek intelek dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Apa itu intelek? Intelek merupakan suatu golongan yang dipanggil sebagai bijak pandai yang memiliki ilmu pengetahuan serta kepakaran dalam bidangnya serta di luar daripada bidangnya. 3 tahap perkembangan intelek adalah tahap teologis, tahap metafisis dan tahap positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek, yang pertama adalah jumlah maklumat yang disimpan seseorang meningkat sehingga dia dapat berfikir secara profesional. Yang kedua, banyak pengalaman dan latihan untuk menyelesaikan masalah sehingga orang dapat berfikir secara seimbang. Yang ketiga, kebebasan berfikir menimbulkan keberanian untuk mengemukakan hipotesis radikal, kebebasan untuk meneroka masalah secara keseluruhan dan untuk menyokong keberanian anak-anak untuk menyelesaikan masalah dan membuat kesimpulan baru yang tepat. Seterusnya kita beralih pula pada pembangunan intelektual dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang membicarakan tentang pemikiran manusia di mana ia merupakan salah satu cabang utama dalam falsafah iaitu epistemologi. Konsep ilmu ini mampu meningkatkan dan memperkembangkan minda manusia. Oleh itu, kurikulum dirangka oleh FPK dengan menyusun pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian bagi menepati teori ilmu ini. Antara unsur yang diberi tumpuan kepada daya berfikir selain daripada kemahiran 3M KBKK iaitu kemahiran berfikir kritis dan kreatif, serta kemahiran kebat juga telah diterapkan bagi menentukan kejayaan transformasi pendidikan seperti yang telah digariskan. Maka,
Jelaslah bahawa pembangunan intelektual ini amat penting kepada pembangunan kognitif seseorang. Kesimpulan bagi kepentingan jasmani, emosi, rohani dan intelektual insan dalam falsafah pendidikan kebangsaan atau dikenali juga sebagai FPK, sesungguhnya falsafah pendidikan kebangsaan diwujudkan sebagai panduan kepada para pendidik untuk terus kekal produktif dan kreatif dalam melaksanakan aktiviti pendidikan sama ada dalam bidang kokurikulum maupun kurikulum. Pendidikan pada hakikatnya bermula dari ibu bapa. Namun, di zaman kini, guru dilihat sebagai pendidik primer memandangkan masa murid di sekolah lebih banyak berbanding di rumah. Justeru, guru tidak harus memandang remeh akan panduan yang telah diberi kerana mereka adalah harapan untuk memacu generasi ke arah kehidupan yang berilmu. Secara amnya, kewujudan falsafah pendidikan kebangsaan menjadikan sistem pendidikan Malaysia sebuah sistem yang disegani kerana ia menganjakkan diri ke kedudukan yang tertinggi iaitu pada peringkat universiti. Malahan, mereka semua telah mencapai elemen penting yang digariskan dalam FPK iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual. Justeru, ia hendaklah sentiasa di hadapan agar pendidikan negara terus gemilang melahirkan insan cemerlang dalam sebuah negara terbilang.